A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih lagi di dalam bab yang ke-6. Sebelum ni kita baca bab yang ke-6, peristiwa-peristiwa selepas daripada pembukaan kota Mekah sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni peristiwa yang pertamanya peperangan Hunain. Lepas pada Fathu Mekah berlaku peperangan Hunain. Hari ni yang kedua, pemecahan berhala-berhala. Lepas Fathu Mekah dimusnahkan berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah. Muka surat 168 tu. Tajuk dia pendek saja. Peristiwa yang tidak panjang sangat, cuma banyak cerita. Kalau karang ni panjang. Asal ni dicerita start dengan Nabi Ibrahim. Kalau kira cerita ni, bila kecek bab berhala ni kena sebut sampai Nabi Nuh lagi, kena sebut awal lagi. Kita kena sebut awal lagi lah. Ya, sebabnya tajuk kita hari ni kait dengan berhala, penyembahan berhala. Sesat manusia ni duk syirik sembah benda-benda yang lain. Benda-benda ni berlaku zaman Nabi Nuh. Sebelum tu tak ada lagi. Sebelum tu Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya lah. Zaman Nabi Nuh ni barulah kita kata ada sembah-sembah benda-benda ni, sembah berhala, sembah orang-orang, asalnya orang-orang soleh lah dalam kalangan mereka. Jadi ada khilaf situ. Ada orang kata Nabi Ibrahim lah rasul yang pertama. Sebab hal lain tu mari tidak membetulkan masyarakat. Kerja-kerja rasul ni antaranya betulkan masyarakat rosak dah. Sebelum Nabi Nuh tak rosak lagi. Mari terang gitu Islam. Ada orang kata Nabi Nuh lah rasul pertama. Kemudian zaman Nabi Nuh tu sembah kaum dia ni sembah berhala ni bermula sembah benda ni kerana asalnya kerana memuja, membesarkan orang-orang yang soleh. Jadi asalnya tujuan baik, lepas pada tu dia jadi berubah. Asalnya disebabkan ada orang-orang soleh lah, orang-orang juruh dalam kalangan masyarakat mereka. Bila orang juruh ni orang sanjung, orang puja, orang buat jadi ikutan. Tapi kalau tak kena cara berlebih-lebih, dia boleh jadi kepada pemuja, jadi ketaksupan dan juga jadi muka-muka lain. Gitulah hak terjadi kepada kaum Nabi Nuh. Jadi hak dia sembah tu asalnya orang soleh, orang juruh. Bukannya hak dia sembah ni asalnya mai setan ke, setan buat berhala ataupun setan suruh sembah setan ke, tak. Dia sembah tu orang yang juruh, orang yang bagus pada anggapan mereka. Asalnya buat gambar dulu, lepas pada tu ukir sikit, lepas pada tu jadi patung, pada tu jadi sembahyang khusus pula. Ada tempat sembahyang, ada kuih lah, dan sebagainya. Ada berkembang lagu tu. Dan ada nama-nama lah. Dalam Quran sendiri pun ada sebut nama-nama yang mereka sembah. Dalam surah Nuh sendiri, ayat 23, ada nama-nama yang disebut. Antaranya Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini semua nama-nama yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Masa tu lagi. Dan ada sebahagiannya kekal. Macam Suwa' ni rasa siapa ke zaman ni ada, kerana Quraisy ni ada. Jadi Nabi Nuh mari nak betul hak tu. Nak mengajak manusia tinggal, jangan buat kesyirikan macam ni. Cuma kita nak tengoknya mereka asas tak jadi gitu,
Bukan sebab sembah benda-benda ngarut, tapi kan sebabkan kita kata melampau pemujaan kepada orang yang soleh, sehingga akhir sekali jadi sembah. Itu zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Ibrahim ni dikata bapa para nabi. Nabi Ibrahim ni dikata bapa para nabi ni sebabnya ramai nabi ni bawah keturunan Nabi Ibrahim, daripada Ismail ataupun Ishak. Cuma ramai sekali ya, Ishak tu lah. Bawah dia tu Yakub dong. Ramai lah nabi-nabi Bani Israel ni. Yakub tu Bani Israel lah, bapa pada Bani Israel. Jadi nama lain bagi Yakub Israel. Jadi Nabi Ibrahim ni dianggap bapa para nabi, sebab nabi-nabi banyak daripada keturunan dia setelah daripada Nabi Nuh. Dan dia ni menentang perbuatan kaum dia semua berhala. Dan Nabi Ibrahim zaman dia pun duk main gitulah, tak hilang kita kata. Setengah zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim ada lagi duk sembah berhala ni. Dan kita pemakruh lah cerita dia tu, di mana dia balas dengan ayah dia sendiri. Cuma dalam bab ni ada khilaf lah. Ada yang kata bukan ayah dia, pocik dia. Dia kata biasalah pociknya kalau baik doa kan panggil ayah juga. Atau khilaf lah, tapi biasanya orang sebut ayah lah. Balas dengan ayah dia sendiri, sebab ayah dia nya pembuat berhala juga. Jadi balas. Menyebabkan baginda dibakar oleh kaum dia, seperti mana cerita dalam Al-Quran. Jadi akhir cerita dia nak balas dengan kaum dia ni berkait dengan sembah berhala ni, sehingga akhir sekali kaum dia nak bakar dia. Jadi bakar ni sebabnya sebab perancangan Nabi Ibrahim sendiri. Masa kaum dia nak buat perayaan, ada buat pesta lah kita kata, festival keagamaan mereka ni, Nabi Ibrahim tak segi. Kata tak sihat, sakit. Kemudian bila kaum dia pergi, dia katak, dia pecah ke berhala-berhala di dalam kuih-kuih itulah. Bila kaum dia balik, marah kaum dia, siapa dia pecah ni? Ibrahim ni sebelum tu dia sakut dah kapok ni di berhala besar sekali. Dia kata tu ada kapok di berhala besar. Tanya dia, tanya dia. Dia dah ni kata, kapok duk tangan dia. Jadi kaum dia marah lah. Tokem tak tahu berhala tu tak boleh nak. Jadi situ terbongkar lah. Jadi hak kita duk sembah selama ni, hak tak boleh nak buat apa-apa. Berhala yang tidak berkuasa pun untuk buat apa-apa. Itu cerita dia. Jadi akhir sekali kaum dia tak boleh nak balas hujah. Serupalah dengan zaman Nabi Muhammad pun, dari segi hujahnya tak betul dah mereka. Tak boleh nak jawab. Akhir sekali guna kekerasan, tindah orang Islam. Begitu juga zaman Nabi Ibrahim ni, tak boleh nak jawab hujah Nabi Ibrahim. Dan siapa buat? Berhala tu buat. Tak percaya tanya berhala. Nak tanya kan, berhala tu tak boleh nak kecek. Tapi kalau dia kata tokak nak tanya berhala tu mana boleh jawab? Berigak lah kita kata, terbongkar lah. Rupanya sembah benda tak boleh nak jawab ke satu. Jadi akhir sekali mereka ambil keputusan bakar Nabi Ibrahim. Dan seperti mana kita tahu cerita dia, Nabi Ibrahim selamatlah. Pada tu Nabi Ibrahim ni pergi ke Mekah. Dia pergi Mekah ni panjang lagi cerita dia. Dia lari pergi situ pergi sini. Pergi ke Mesir, sampai ke Mesir. Lepas tu Raja Bui Sarah hajar ke Sarah tukar sokmu. Jadi boleh jadi Mekah, pergi Mekah ni sebab nak tinggal Nabi Ismail dengan ibunya. Sini ni ibunya ni. Tukar. Siapa ingat? Hajar ke Sarah? Tak ingat. Di sana dia sebenarnya diperintahkan untuk tinggal situ lah. Nabi Ismail dengan mak dia tinggal situ. Tak boleh duduk sekali. Nabi ni mula pasal adalah kita kata tak masuk sikit. Ada cemburu lah pasal boleh anak ni, boleh Ismail. Dia tak ada lagi, tapi pada tu bini dia asal tu boleh anak juga. Jadi boleh Ishak dah keturunan dia, jadi nabi-nabi jugalah keturunan dia tu. Jadi sini Nabi Ibrahim pun bawa Ismail tinggal dengan mak dia di Mekah. Sana kita pun maklumlah cerita dia, tahu jugalah. Dan akhir sekali temu telaga Zam-Zam.
Jadi ada sumber air, sedangkan asalnya tinggal tempat tu tak ada air, kering kotak, tak ada orang. Jadi situ ceritanya, bila Ismail dengan mak dia tu, ramai Google ni, Google lah semata. Di sana ada satu golongan, dia panggil orang Arab mari. Kabilah nama dia Jurhum. Tak ada sini. Ada tebuk bawah. Tak apa, kita cerita dulu. Hajar Ismail. Hajar dengan Hajar. Jadi Ismail duduk dengan Hajar, jumpa air Zamzam. Di sana ada kabilah nama dia Jurhum. Mereka ni asalnya daripada orang Yaman juga. Asal susu gala lah. Qahtan daripada Yaman. Dia minta nak duduk situ. Jadi mereka pun duduk situ, beri perlindungan kepada Hajar dengan Ismail. Cuma syarat dia air Zamzam tu hak Ismail dengan Hajar lah. Akhir sekali Ismail ni nikah dengan orang Jurhum dan belajar bahasa Arab. Dia bukan orang Arab. Ismail bukan orang Arab. Dia orang keturunan daripada Palestin lah, ala-ala kat Nuh. Jadi duduk dengan Jurhum tadi di Mekah, sehingga akhir sekali Jurhum ni tukar kepada kaum Khuza'ah. Balah-balah dengan kabilah lain Khuza'ah tukarlah daripada Jurhum jaga kat Mekah ni boleh kepada Khuza'ah. Ada kait belakang tu kita sebut dulu Khuza'ah. Khuza'ah tu lah zaman dia lah jadi masuk berhala pula ke tanah Arab. Sebelum tu Nabi Ismail lah ajaran seperti mana tu lah. Kemudian dia kata Nabi Ismail dengan ayah dia Ibrahim membina Kaabah. Allah Ta'ala perintahkan bina Kaabah untuk tempat ibadat kepada Allah Ta'ala, tempat haji. Kemudian dia kata ramah keturunan Ismail ni lah. Situ dia kata mereka ni dinamakan Musta'arabah, orang yang jadi Arab. Bukan Arab betul, tapi dia jadi Arab. Dia nikah dengan Arab Jurhum ni, keturunan Arab lah. Nikah, belajar bahasa Arab, kecek bahasa Arab. Akhir sekali jadi sepupu Arab. Sepupu orang Mesir lah. Mesir ni asalnya tidak Arab, dia bukan orang Arab. Tapi dengan masuk pembukaan Mesir ni, ada nikah, waktu pengaruh bahasa agama, masuk agama Islam, guna bahasa Arab. Akhir sekali dia ngaku bahasa Arab. Dia ngaku dia ni Arab. Jadi hari ni nama Mesir ni, nama hak rasminya Republik Arab Mesir. Pada asalnya dia bukan Arab. Tapi negara dia jadi Republik Arab Mesir, Jamhuriyah Misr Arabiah. Dan mereka tak kenal bab-bab sembah berhala patung-patung ni. Orang duduk situ keturunan Nabi Ismail ni, maksudnya asalnya ikut seperti mana Islam molek. Lepas pada tu berubah. Orang pergi Mekah mesti bawa batu. Sini start dia jadi ada kita panggil apa? Tidak sembah berhala lagi. Tapi masuk kalau tempat kita dia panggil animism gitulah. Ada cahaya semangat-semangat, ada cahaya benda-benda lah, kuasa-kuasa ni. Jadi mereka pergi mana-mana bawa batu Mekah sebagai tanda mulia dan rindu Kaabah. Ni batu daripada Mekah ni. Saya ni akhir sekali dia cahaya ada kelebihan lah batu tu. Mula-mula gitulah tanda rindu. Supalah dengan orang kaum Nabi Nuh tadi. Asalnya sebab saya kepada orang soleh ni. Orang soleh ni alim, buat ibadat sebagai ikutan contoh saya pada mereka. Asalnya buat sebab rindu, sebab nak peringat, tengok mereka ni jadi semangat nak ibadat. Akhir sekali berubah jadi sembah. Jadi cahaya mereka tak ada kuasa sikit-sikit, jadi sembah mereka pula. Supaya sini asalnya batu, kenangan konon-kononnya, kenangan tanda kerinduan pada Kaabah. Akhir sekali dia kata batu tu jadi tawaf pula. Batu tu mereka anggap mulia, akhir kali mereka tawaf di batu yang diambil daripada Kaabah. Sebagai ambil berkat dan tunjuk rasa cinta, rindu tanah haram. Gitulah berterusan jadi lagu tu. Akhir-akhir sekali dia kata berubah. Mula-mula dia main batu gitu ya. Akhir sekali berubah jadi sembah berhala. Dan patung-patung berhala tu dibawa masuk oleh Amru ibn Lahyin. Dia sebut gitu. Asalnya Amru ibn Luhai. Ini sambut masuk cerita lain pula. Amru ni orang Khuza'ah. Tadi kita sebut cerita tadi.
Mula-mula sekali orang Jurhum mari duduk di Mekah ni, minta izin dengan Hajar dengan Ismail untuk duduk Mekah. Jurhum. Pada tu balah lagu mana? Balah dengan Khuza'ah. Khuza'ah ni mari kemudian, mari cari perlindungan juga, lari daripada tempat dia pergi ke Mekah juga, minta duduk situ. Jadi orang Jurhum macam tindah dia korang, jadi balah sama-sama dia, menang Khuza'ah akhir sekali. Jadi Khuza'ah pula berkuasa di Mekah selepas daripada Jurhum. Salah seorang daripada kabilah Khuza'ah ni lah pemimpin mereka, nama dia Amru ni. Amru ni lah hak bawa masuk berhala ke Mekah sembah ni. Sebelum tu ada dah ngarut macam tadi lah. Dia kata lebih kurang 500 tahun sebelum Nabi SAW jadi Nabi, sebelum diutuskan Nabi SAW. Tapi ni riwayat lah, hak sebenarnya tak tahu bila. Pasal zaman dulu tidak rekod secara detail molek lah. Dia mula-mula sekali ubah agama ni, daripada ajaran Nabi Ismail bawa jadi sembah berhala. Amru ni penjaga Kaabah selepas perginya suku Jurhum daripada kota Mekah. Ini seperti kita sebut tadi lah. Cerita dia bawah tu, lagu mana ya jadi dia boleh bawa ni? Dia cerita dia ni sakit, sakit berat. Jadi orang cadar dia nak suruh sia ni, macam-macam ada cara buat, tak sia-sia. Orang sakit ni royak gapa-gapa berlaku. Muka dia desak ni sakit nak sia ni. Tu kadang-kadang orang jual obat gapa-gapa ni target orang sakit. Kita nak tolongnya ni. Nak tolong demo ni, memperkenalkan produk kita. Orang sakit ni kan, jangan sebut obat lah, jangan sebut sia. Orang tu buat sia, orang ni guna sia, abonnya sia tu sia ni nak juga dia. Jadi dia pun gitulah. Seperti mana zaman kita ni, orang sakit ni lagu tu lah, mudah kena kecek. Dia pun sakit ni kan, orang cadar dia. Salah satu cara mungkin telaga air panas di Balqa di negeri Syam. Berobat negeri dia, jauh pergi. Dia kata lah ni nama tempat tu Hamah, di Syam. Lagi sana mandi sia sungguh. Di sanalah dia nampak orang-orang situ semua berhala. Orang di Syam ni memang dulu lagi lah pusat di Syam, Iraq ni kawasan agama-agama berkembang besar. Ada sembah apa tu sembah muka ni. Dia tanya gapo nama ni? Orang pun royak lah, ni lah berhala, minta ujian, minta kemenangan peperangan, gitu. Bila dengar lagu tu, dia pun minta nak wakili retek. Minta sikit berhala untuk bawa balik ke Mekah. Sanalah dia letak berhala tu di Kaabah. Jadi start situlah Amru ni lah tukar bawa berhala ke Mekah. Lepas pada tu semua orang jadi sembah berhala. Ada setengah tempat kata Amru letak ni Hubal, ada kata pohon tua sekali Manat. Ini satu riwayat lah, banyaklah riwayat. Ada riwayat lain kata dia Mepi lah, ada Mepi, ada satu tempat ni berhala hok zaman Nabi Nuh lagi sembah. Lepas tu dia pergi cari-cari, ada sungguh dia buat clear tu, ada kata gitu. Seorang ni lah dia minta dengan orang Syam dan buat balik berhala daripada Syam ke Kaabah. Sana orang Kaabah pun orang Mekah start jadi sembah berhala. Situ dia kata berkembang ke seluruh kepulauan Arab. Sehingga setiap rumah akan ada berhala. Berhala ni ada tempat sembahyang dia, ada di tempat ibadat dia, kuil lah contoh tempat kita, ada dah berhala tempat dia tu. Dan dia punya tidak duduk di Mekah saja, dan tidak di sekitar Kaabah saja, ada yang duduk tempat-tempat lain pula. Lepas ni kita baca dia sebutlah hak ni disembah oleh kabilah-kabilah ni, duduk di tempat ni. Hak ni ada disembah oleh kabilah lain pula, duduk tempat dia. Jadi berhala ni banyak tempat. Selain daripada berhala besar disembah di beberapa tempat tu, macam kita berhala mukim, setiap mukim dia ada berhala dia sendiri. Lepas tu ada pula berhala kecil-kecil di setiap rumah. Ada kata ni setiap rumah ada berhala dalam rumah tu. Berhala mini, berhala poket, mudah dibawa ke mana-mana. Dan dia kata seseorang kalau nak tubik tinggal rumah dia, dan juga ketika dia balik, dia akan ngadak semua berhala tu dulu. Belum tubik, ngadak berhala tu dulu. Balik rumah, ngadak tu pula. Jadi lagu tu. Lepas pada tu bertambah minat, jadi ada buat tempat khusus macam kita lihat sana lah. Ada tempat berhala khusus untuk sembahyang.
nak kena pergi situ. Sana macam-macam lah, minta tu minta ni, ada ngundi nasi, apa ngundi anak panah tu lah, kocok-kocok tengok tubik orang mana. Ada nilik nasi, ada semua apa korban, sembelih situ untuk berhala, buat situ tempat khusus, ada juga gitu. Kalau tak mampu kata tok batu je depan Kaabah ataupun mana-mana tempat sesuai. Hak tak mampu tok batu saja, batu tu jadi berhala. Kemudian ada lagi dia kata, ada orang ni apabila dia nak jalan mengembara musafir, dia akan cari 4 butir batu. Dia akan cari 4 butir batu, mana batu yang paling molek sekali, hak tu akan jadi untuk disembah. 3 lagi waktu hukum masuk. Dia royak gitulah. Lepas tu tinggal lah. Lepas tu gilang pun buat gitu juga. Jadi ada tempat sembah yang bergerak pula ni sementara. Gitu juga. Nak ayatnya tradisi lah. Jadi tradisi orang Arab ni sembah berhala-berhala ni. Sebelum kita masuk pada berhala-berhala besar suruh mereka ni, kita nak ayat ni lah. Etikot pegangan orang Arab berkenaan dengan berhala ni. Lalu ni kita tahu dah. Pertama, sejarah penyembahan berhala ni start zaman Nabi Nuh dulu. Yang kedua, kita tahu sejarah penyembahan berhala di Mekah ni start lagu mana? Start dengan Amr bin Luhai. Dan kita sebut Jurhum, Qai apa tu lah, Ibrahim, Ismail, Jurhum, Khuza'ah. Tu nak suruh nampak timeline lah. Jadi hak kena tahu sungguhnya sejarah sembah berhala start bila, dan sejarah macam mana boleh masuk berhala ke Mekah. Lepas pada tu kita ceritalah ada masuk berhala Mekah ni, ada cara dia sembah sikit banyak ni. Kita kena tahu juga. Yang ketiganya, konsep lah, konsep penyembahan berhala oleh orang Arab masa tu, sebelum zaman Islam hari ni. Kita tahu dah disembah berhala, tapi setara mana? Setara mana tu kena tahu. Jadi setara mana orang Arab sembah berhala ni? Yang pertama, ada beberapa perkara lah. Mula-mula ni sebut pertama, lepas ni tak ingat dah nombor. Kita kena tahu mereka tidak etikot berhala tu hak buat alih ni, hak menguruskan alih. Situ dalam Quran disebut, kalau tanya orang Arab ni siapa cipta langit bumi, siapa cipta mu ni, mereka akan kata Allah Ta'ala. Maksudnya hak tu kekal lagi. Hak tu hak Nabi Ismail ajar tu masih kekal, masih dipercayai oleh mereka. Hak yang buat alih, hak yang buat manusia, langit, bumi, kehidupan dan sebagainya, semua ni Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang cipta dan Allah Ta'ala yang menguruskan. Dia tidak anggap berhala tu nampak situ. Dia tidak kata berhala tu Tuhan dia, berhala ni lah buat langit bumi apa ni, ada. Yang kedua, bapa dia semua berhala tu? Sebab dia menganggap berhala tu mudah makbul. Jadi syirik dia situ. Dari segi penciptaan tadi, dia mengesakan apa? Dia kata Allah Ta'ala buat. Bukan kata Allah Ta'ala bekerjasama dengan berhala tak. Dan dia tak kata berhala tu buat. Kenapa? Dia mengesakan dari segi penciptaan Allah Ta'ala. Dia panggil tauhid rububiyah. Dari segi rububiyah, dia tak kata benda lain buat langit bumi. Dia tetap Allah Ta'ala. Dari segi sudut tu tak ada masalah lagi. Bila masuk uluhiyah, bila masuk tauhid, kita perlu juga mengesakan Allah Ta'ala dari segi penyembahan, dari segi pemujaan. Hak tu dia syirik. Bila memuja, bila sembah, bila ibadat, dia ibadat kepada berhala tadi. Bila dia nak minta tolong, dia minta tolong dengan berhala tadi. Situ dia syirik. Orang Mekah ni syirik dari segi tu. Dari segi uluhiyah, situlah mereka syirik. Dia sembelih kepada berhala tu. Jadi benda-benda ni ibadat-ibadat yang tidak boleh dibuat kecuali pada Allah Ta'ala saja. Sujud, sembelih, minta tolong, tak boleh minta pada benda lain, makhluk lain. Hanya pada Allah Ta'ala. Hal ni semua dia buat pada berhala. Bila dia buat berhala, dia syirik dah pada Allah Ta'ala. Sebab dia menduakan Allah Ta'ala dari segi ibadat, dari segi penyembahan, dari segi pemujaan. Situ. Dan bila tanya dia sendiri pun, dia kata gitu. Allah Ta'ala jawab apa dalam Quran sendiri sebut, kami semua berhala ni untuk dekat diri kepada Allah Ta'ala. Dia pun tidak kata semua berhala tu sebab berhala tu Tuhan dia. Apa semua berhala tu? Sebab berhala ni lebih mendekatkan diri. Kalau kita minta dengan Tuhan, payah boleh. Minta dengan berhala ni mudah boleh. Pasal berhala ni asalnya orang-orang soleh.
Asalnya gitu konsep dia. Jadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala bila semua berhala daripada kita ibadat pada Allah Ta'ala. Itu yang kekok dia. Memang dia anggap gitu. Yang ketiganya, selain daripada perkara ni, selain daripada berhala ni, dia ada juga sembahyang konsep sembahyang ni ada banyak perkara lagi. Ada semua berhala apa? Semangat, sembah halal. Dan ada juga percaya ke hatu-hatu pun ada juga. Antaranya ghaul tu. Ghaul ni hatu harap. Masuk pada orang Inggeris pun jadi kenal ghaul. Asalnya hatu orang Arab lah, makan orang. Duduk kubur makan orang. Boleh ke Jepun dia buat cerita. Buat anime. Jadi orang pun kenal sahu. Masa duduk Mesir dulu sahu cerita ni. Pasal orang Arab ni masa kecil dia biasa dengar hatu tu. Dia duduk takut-takut dia hatu tu. Okey, seterusnya kita masuk pada berhala-berhala yang mereka sembah. Tak masuk tajuk lagi ni, tak masuk pemecahan lagi ni. Berhala yang disembah oleh orang-orang Arab ada 3 berhala besar. Iaitu Manat, Lata dan juga Uzza. 3 hok paling besar lah. Selain daripada Hubal, ada juga nama Hubal. Yang pertama Manat. Manat ni hok paling lama, paling tua, hok asas sekali, ori. Hok ori, nama Manat. Ni duduk di dekat sebelah patah pesisir Mushlal. Tak ada dah lah ni. Dulu disembah di situ. Maksudnya dulu ada kuil dia di situ, ada tempat ibadat dia. Lepas tu dia hancur, kita tak ada kesel lah ni. Cuma orang tahu dulu kawasan ni ada. Mana tak tahu. Ni kebanyakan orang Arab puja, terutamanya Aus dengan Khazraj. Waktu kita kata tadi berhala ni ada pengikut tersendiri lah. Berhala ni disembah oleh kabilah ni, berhala lain kabilah lain pula. Jadi Manat ni khuasa, tua sekali. Bila Nabi SAW takluk kota Mekah ni tahun 8 Hijrah, Nabi utus ke Ali untuk musnahkan Manat ni. Dan disuruh ambil apa saja menjadi miliknya. Maksudnya berhala ni bila orang sembah ni, ia korban apa-apa untuk berhala. Ada sedekah benda lah, sedekah harta. Jadi berhala ni kuil dia tu ada bilik khazinah dipanggil, bilik simpanan harta. Orang ada sedekah ni sipas situ. Kaabah ada juga. Orang pergi Kaabah ni dia sedekah untuk Kaabah harta. Bila Jurhum kalah, dia lepas harta tersebut dalam telaga Zamzam. Lepas tu dia kambuh. Orang tak jumpa pada tu. Kalau ikut sirah lah. Kan dia kata kemudiannya zaman tok nenek Nabi tu, kemudian baru jumpa balik telaga Zamzam tu. Jumpalah harta-harta tu. Jadi bila Nabi atas Ali ni suruh putus dan juga ambil harta-harta tu. Lepas tu bawa Nabi. Jadi antara harta dia jumpa adalah pedai yang dihadiahkan kepada berhala ni lah oleh Al-Harith Al-Ghassani, Raja Ghassan. Ni lah hak bunuh Syuja' bin Wahab Al-Asadi, utusan Nabi yang mencetuskan perang sebelum ni. Kemudian yang kedua berhala nama Al-Lata. Ni duduk di Taif, dekat dengan Mekah. Batu besar yang berbentuk 4 segi. Ni dipuja oleh orang-orang Quraisy dan juga Arab-Arab lain. Jadi Quraisy ni lebih pada Lata. Jadi bila Nabi SAW buka Mekah ni, puak-puak sakih ni mari jumpa dengan Nabi, minta supaya Nabi tak putus Lata. Sebab Nabi bila pergi Mekah ni, Kaabah tu saja ada 360 berhala, Nabi berkacau belaka. Kemudian berhala tu jauh-jauh tu Nabi atas orang. Macam mana ni Nabi atas Ali pergi berkacau. Orang ni atas tu, orang tahu ni. Jadi dengan Saqif ni di Taif ni dia pergi jumpa Nabi awal-awal lagi. Kata jangan putus lah, beri tempoh 3 tahun lagi. Kita nak sembah 3 tahun lagi, tak puas lagi.
3 tahun lepas tu putus lah, nak putus. Nabi SAW menolak permintaan mereka. Dia pun kecek lagi, runding lagi. Tak apalah, dia kata setahun lagi. Tahun depan lah, tahun ni jangan putus lagi. Kita nak buat kenangan lagi. Tahun depan baru boleh putus. Nabi tolak juga. Apa tu minta lagi? Sebulan tak apa dah. Bulan depan. Bulan ni janganlah. Pun tidak diterima juga. Ibn Hisham ni, sirah ni, riwayat sirah saja. Dia kata tujuan mereka buat tu supaya orang panggil golongan yang bodoh-bodoh lah, golongan bawah-bawah, orang-orang awal, orang-orang biasa ni tinggal latar dengan keadaan tenang, tak ada apa-apa. Tidak kata tinggal latar ni dengan beci pada berhala-berhala dok. Ini setinggal selu-selu gitu. Sebab itulah mereka taksir diruntuhkan. Kalau tidak jadi kejut. Bila utuh ni kan orang akan terbuka untuk masuk Islam. Pak orang akan tinggal, lupa ke dah berhala-berhala tu. Jadi ni nak suruh selu-selu je. Tapi Nabi SAW tak terima lah. Dan Nabi memerintahkan supaya Abu Sufyan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk meruntuhkannya. Atau orang juga putus sana, putus di Taif tu. Jadi putus jugalah. Dia bercerita sikit masa Al-Mughirah katak berhala tu dengan cakur dia, katak tu nak peraca, ada lautin mari teriuk dan meratap. Sebab peraca tu hair dia. Yang ketiga namanya Al-Uzza. Jadi Manat, Lata, Uzza ni 3 berhala hak sahu masa tu. 3 ni. Uzza ni duduk jalan nak ke Iran. Ini sembah istimewa orang Quraisy. Uzza. Bawa tu cerita je. Dia kata adalah Abu Wahayhah ni kecek dengan Abu Lahab. Teriuklah sedih dia kena mati. Bila Abu Lahab tanya apa, dia cerita itulah dia rusing tak ada orang sembah lepas ni Uzza. Noyak sungguhnya dia saya dia kepada Tuhan dia ni. Jadi tahun penaklukan kota Mekah, ni Uzza ni Nabi utuskan Khalid Ibn al-Walid untuk meruntuhkannya. Sebelum ni kita baca dah Khalid pergi putus. Ada scene ni kata ingat. Jadi bila Khalid pergi ke tempat tu, tukar jaga dia berhala ni ada tukar jaga. Lah ni pun macam dalam tradisi sebagai orang Islam ni lah, kubur-kubur orang dia puja tu ada juga tukar jaga. Jadi supaya ni bila Khalid pergi tempat kuih penyembah berhala ni, tukar jaga dia Dubiyah Ibn Harmi tu, dia boyak Uzza, semangat Uzza, lawan Khalid ni, jangan main-main lawan Khalid ni. Jadi kecek dengan berhala dia pula, suruh berhala dia lawan. Jadi Khalid berbalas lah, Uzza, aku kufur padamu, tak mau apa padamu, Allah telah hina dan menjatuhkanmu. Ni cerita pendek cerita ni. Cerita hak panjang sikitnya. Khalid ni bila Nabi hantar dia pergi sana, tempat tu kata nama Nakhlah. Dia pergi carilah tempat tu. Dan dia pun putus. Maksudnya dia ada tempat hak tak betul. Ada tempat betul, ada tempat tak betul. Khalid ni asalnya pergi tempat salah dulu. Dia pun putus lah tempat tu. Tebal pokoknya, putus bangunan situ. Kemudian dia balik oleh Nabi. Nabi kata bukan, dak lagi tu. Bukan hak tu kena pergi pula. Pergi semula. Khalid ni marah dah lah. Pasal salah ni. Salah buat kerja tak kena ni, kena pergi pula ni. Jadi bakang lah dia. Pergi dalam keadaan bakang di sana. Tengah jalan tu lah jumpa orang Tino ni. Macam-macam kisah lah kaitan dengan ni. Ada kata setan, ada kata memang patung dia gitu dah. Wallah a'lam lah. Jadi ada kata memang sungguh lah. Kata ada Tino hitam, rambut kusuk masa mengebal gitulah.
Sebahagiannya kata duduk melaung-laung. Tenon duduk melaung-laung. Tak berpakaian tenon. Ada duduk melaung-laung, kata itulah uzanya. Jadi ada kata setel. Ada setengah tempat lain kata lepas pasir atas kepala dia. Berhala tu. Apa? Puai tu lah. Khalid bunuh dia lah. Khalid bunuh dia, terbelah dua. Tekai ke tengah pisah dia, pada pedai dia, putus dua. Sini kata belah kepala lah. Kemudian balik tu Khalid pun ayatkan Nabi. Peristiwa berlaku, Nabi kata itulah Uzza tu. Dia telah berputus asa untuk disembah. Asalnya tak ada dah orang nak sembah lepas pada ni. Dan sini apa? Dia tidak akan disembah lagi selepas pada ni. Itulah berhala sahur masyhur di kalangan orang Arab. Tiga tu. Cuma dalam hadis ni disebut tidak akan disembah dah. Berhala-berhala ni tidak akan disembah lepas pada ni. Tapi ada hadis lain kata akhir zaman ni kan, bila berubah ni orang sembah pula. Ada. Tu dalam Quran tu ada sebut tu, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Tu dalam Quran pun ada sebut tiga berhala sahur ni. Jadi bila Nabi SAW masuk Baitullah, ni baru masuk cerita mula, undur pembukaan balik. Bila masuk pembukaan tu, Nabi nampak lah patung-patung malaikat dan lain-lain lagi. Awak patung belaka. Bagi mereka lah, dia kata ni lah malaikat tu, malaikat ni, ni patung orang tu, ni patung orang ni. Nabi juga nampak patung Nabi Ibrahim duduk pegang beberapa patung lain di dalam tangan, dalam keadaan tengah duduk bersumpah dengan patung-patung tu. Jadi dia buat gambar lagi. Ada kata lukisan. Ada kata lukisan. Situlah Nabi marah lah. Nabi kata semoga Allah Ta'ala memusnahkan mereka tu. Apa kaitan pula Nabi Ibrahim dengan berhala-berhala tu? Maksudnya Nabi Ibrahim tak buat pun lagu tu, tapi mereka menggambarkan seolah-olahnya Nabi Ibrahim bersumpah dengan berhala-berhala tu. Gambarnya dia. Tu dalam Kaabah ni. Masa Nabi masuk dalam Kaabah. Tu firman Allah Ta'ala tu, maka Ibrahim Yahudiyyan wal Nasraniyah. Begitu juga bawah riwayat Ibn Abbas, masa Nabi SAW masuk ke kota Mekah pada hari penaklukan, Nabi menunggang kenderaan. Nabi tidak jalan lah, Nabi di atas kenderaan, di atas huta dia. Nabi keliling kota Mekah dan didapati sekeliling Kaabah tu banyak patung. Jadi Nabi pun peracuk lah, jatuh ke semua berhala-berhala tersebut. Sambil bawah tu Nabi baca ayat tu, Nabi sebut ayat tu, ja'al haq wa zahaqal batil. Mari dah kebenaran dan lenyap kekufuran. Dia peracuk belaka sehingga tidak ada satu pun tinggal. Termasuk orang lain peracuk lah, 360 semua Lepas pada tu musnahlah semua patung-patung di sekitar Kepulauan Arab. Sebabnya Nabi atau orang lah, hak luar daripada Kaabah macam tadi di Taifnya, di tempat lain-lain tu, Nabi atau orang-orang atas sahabat untuk memusnahkan berhala-berhala di situ. Pada tu hak ada semua berhala, lepas pada tu tak semua dalam berhala. Bila bertukar dah, suasana bertukar, orang masuk Islam, akhir sekali orang tak sembah dah berhala. Malu dah mereka sembah berhala dulu. Dulu dia sembah batu ni, tak sembah benda-benda ni. Kemudian peringkat bawah tu dia cerita berkenaan dengan Islam lah, asal Islam hari ni. Islam hari mula-mula sekali, Islam Nabi SAW dia ajar dah, dia tahan dah konsep ni. Itu tak betul, dia keji, dia memburukkan Tuhan-Tuhan mereka sembah ni, tak betul, kena tinggalkan. Gitu. Yang mana orang Arab ni rasa kejut lah, rasa pelik, satu kepelikan. Sebabnya dia biasa dia sembah berhala banyak dah. Berata-rata berhala, merata-rata tempat ada berhala. Di situ ada berhala, di sini ada berhala, setiap orang ada berhala. Tiba-tiba Nabi SAW mari nak sembah Allah Ta'ala sahaja. Tak boleh minta tolong, tak boleh duduk berdoa, duduk bersujud, tak boleh duduk sembelih di patung-patung, di berhala-berhala tersebut. Sedangkan selama ni tu mereka duk buat. Duk minta dengan berhala ni, tak jadi minta berhala lain pula. Duk minta dengan banyak berhala. Tiba-tiba Nabi kata hanya Allah Ta'ala saja.
tak boleh buat apa-apa saja ibadat pemujaan kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Itu yang menyebabkan mereka kejut, tak boleh nak terima tu. Tapi dari segi hujah, tak ada hujah pun mereka. Menang hujah, menang ahli Nabi juga. Tapi akhir sekali, selepas pada di atas sini 21 tahun berjual ni, akhir sekali semua tinggal lah benda tu. Mula-mula kejut dengan Islam bawa, tapi akhir sekali kemenangan Islam dan orang pun semua tinggal berhala-berhala tersebut. Sehingga hari ni tak ada dah. Tak ada dah orang sembah berhala. Jadi dia kata walaupun 21 tahun ni lama, tapi sebenarnya singkat dia kata. Tak masuk akal dia kata. Susah nak masuk akal. Semua ni boleh berlaku dalam tempoh yang amat singkat. Ada sejarah ni 500 tahun. Kalau ikut riwayat dia sebut mula-mula 500 tahun sebelum diutuskan Nabi, start masuk berhala. Dah 500 tahun orang duk main berhala ni. Tapi dalam tempoh 20 tahun saja Nabi boleh pecah tradisi tu, orang pakat tinggal berhala. Jadi sesuatu yang mengkagumkan lah, sesuatu yang susah untuk masuk akal. Sebab teramat singkat. Itulah dia kata ini semua persiapan bantuan daripada Allah Ta'ala lah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Allah yang mempersiapkan tenteranya. Seperti mana dalam ayat ni, wahai Muhammad, bukanmu hok lempar ketika kamu melempar. Maksudnya masa orang Islam duduk lempar lembing ke, duduk tetok orang, duduk mana ke, bukan mereka. Tetapi Allah Ta'ala lah hakikatnya. Ayat ni suruh ni, orang-orang depan lah ni nak berdiri baca ayat ni lalu. Selain daripada takbir lah. Itulah dia kata Nabi SAW boleh pecah krisis pemikiran. Nak wayangnya 500 tahun orang Arab jadi bodoh, jadi otak tak guna. Kalau dia guna otak, dia akan tahu dah tak betul dia buat tu. Nak sabar, dia je buat, dia je sembah. Dia buat berhala tu sendiri, dan berhala tu pula jadi bisa pada dia. Sedangkan dia buat, kalau dia tak buat, tak ada berhala tu. Jadi 500 tahun orang jadi bodoh pemikiran dengan lagu tu. Lepas pada tu lah 500 tahun kemudian muncul Nabi SAW, barulah boleh menyelamatkan pemikiran orang Arab ni. Jadi cidik semula. Tu dia buat mai riwayat kemudian tu supaya mula-mula tadi. Ayatnya lepas pada ni tidak ada lagi berhala Uzza bagi orang Arab. Dia tidak akan disembah lagi selepas pada hari ini. Dan dia kata lepas pada Nabi mati, banyak berlaku peperangan, banyak berlaku huru-hara, dan banyak berlaku fitnah. Ada orang kata jadi Nabi, ada orang tafsir Quran, ada macam-macam lah. Tapi tak ada seorang pun hak nak sembah berhala semula. Dia nak ayat kejayaan Nabi-nya, ubah pemikiran orang Arab ni. Walaupun lepas pada Nabi mati, macam-macam lah. Ada hak ridah mutak, tak bayar zakat lah, ada hak sesak jadi aliran, macam-macam lah aliran yang sesak. Tapi tak ada hak naik semula jadi sembah berhala semula, sembah Lat, Uzza, Manat semula, tak ada. Ayat berkesannya gapo hak Nabi buat. Itulah berkat perjuangan Nabi dan juga hak Nabi sebut tadi tu, tidak akan disembah. Cuma ada hadis itulah kita kata. Ada hadis Bukhari ni sebut tidak akan berlaku kiamat ni kecuali akan berlaku pula balik penyembahan di tanah Arab ni. Itu Allah Alam lah, kita tetap apa masa lagi. Itu pengecualian lah Nabi royak ni hala ni. Maksudnya lepas pada ni tak ada dah orang nak sembah berhala. Ada dia tutup dengan ayat tu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yazkihim. Sampai akhir ayat tu. Ummi ni ada banyak makna. Apa kita sebut mula sini. Ummi ni dalam kurungan dia kata tak erti baca, tak erti menulis. Itu makna ummi. Tapi ada juga masuk ummi ni orang tak tahu kitab. Ummiyun la ya'rifun al-kitab. Orang tak tahu kitab lama, tak tahu inilah ahli kitab tahu tu, dia tak tahu. Ahli kitab ni ada Yahudi, ada Nasrani. Mereka ada kitab masing-masing. Dia tahulah ilmu langit ini, cuma dia tak si terima. Dia menyeleweng ke ajaran tu. Jadi mereka ni ahli kitab, tahu pasal kitab. Orang Arab ni tak tahu pasal kitab, tak ada maklumat. Jadi orang Arab dipanggil ummiyin dari segitu.
Sebab itulah ada kata ummi ni banyak makna lagi. Sebab itulah khilaf Nabi SAW ni ummi kedok. Nabi ni buta huruf kedok sebenarnya. Ada kata buta huruf, Nabi ni buta huruf, siapa kau mati. Ada kata Nabi ni awalnya buta huruf, lepas pada tu Nabi boleh boleh baca, boleh menulis. Sebabnya ummi itu sendiri banyak makna. Boleh jadi maksud ummi Nabi, itu Nabi SAW tak tahu kitab-kitab lama, tak tahu kitab ahli kitab tu lah, Yahudi Nasrani. Dan juga Nabi SAW ni kan menggalakkan umat dia suruh baca, suruh ngaji. Tapi Nabi sendiri tak baca, tak ngaji. Kan macam pelik ralat situ. Jadi tu hujah lah, hujah orang kata Nabi sebenarnya akhir sekali boleh baca juga. Selain daripada hujah dia makna lah, ummi ni banyak makna. Tidak semesti masuk ummi ni kan buta huruf 100%. Boleh jadi masuk ummi buta kitab-kitab lama. Jadi gitulah, akhir sekali tak adalah. Akhir sekali Arab selesai. Jadi hari ni poin yang kita belajar ini, sejarah penyembahan berhala. Start zaman Nabi Nuh, sejarah penyembahan berhala zaman Quraisy ni lah. Tapi bukan Quraisy, zaman Khuza'ah lagi, Amru tu bawa mula-mula masuk ke tanah Arab. Kemudian konsep penyembahan berhala oleh orang Quraisy, bukan kata dia sembah 100% berhala tu. Berhala ni lah buat kita, berhala ni lah mencipta kita, berhala ni lah mentadbir aladak. Dia percaya juga Allah Ta'ala lagi mencipta mentadbir aladak. Cuma bila nak minta tolong dengan berhala. Bila nak ibadat ke berhala. Nak sembelih korban, sembelih ke berhala. Tidak sembelih pada Allah Ta'ala. Dia duduk main dengan berhala. Nak tahu nasib hidup kita, tanya berhala. Semua berhala berlaku. Jadi syirik dari segitu. Contohnya Tok Nabi sendiri, Abdul Muttalib. Ni sirah, dalam sirah juga, riwayat sirah. Kan dia cerita, dia pernah nazar gitulah. Kalau dia boleh anak 10 orang ke mana, tak ingat dah. Dia nazar lagu mana, dia akan korban ke seorang anak dia, salah seorang. Jadi dia pergi pak berhala tu lah, ngundi siapa nak dikorbankan. Abdullah lah, tu ambil nama Abdullah sama. Sekali undi-undi tu ambil nama Abdullah. Tak boleh ni Abdullah, kita sayang Abdullah. Ejah anak lain lah. Undi-undi Abdullah lagi. Akhir sekali kata tak lah ni, memang berhala ni nak Abdullah dia kata. Tapi akhir sekali tukar, tebus dengan 100 ekor unta, sembelih ke berhala tu juga. Jadi Abdullah ni ditukar dengan 100 ekor unta. Suruhlah orang yang ditebus dengan 100 ekor unta. Jadi tak kena bunuh Abdullah. Kalau korban Abdullah tu kan tak ada lah Nabi Muhammad. Jadi tak berlaku dah. Takdir tu lagu tu dah. Perancangan Allah Ta'ala nya lagu tu. Tubik ke mana pun, tubik nama Abdullah pada akhir sekali Abdul Muttalib cari alternatif lain. Kita ganti dengan 100 ekor unta. Jadi Abdullah lepas pada tu nikah dengan Aminah yang boleh. Boleh Nabi Muhammad dan seterusnya. Tu masa tu lah mereka gitu cara dia. Kau ke mana gapo-gapo dalam hidup ni berhala. Nak tubik minta dengan berhala, nak tu berhala. Tapi tu semua dari segi pemujaan, ibadat, tunduk pada berhala. Dari sudut itu sahaja. Mana faham tu? Konsep dia. Sebab setengah orang ni dia cuma sebut Arab semua berhala. Jadi orang pun anggap berhala tu lah Tuhan. Tapi dalam Quran sendiri ya, orang Arab sendiri balah, kami tidak mendekatkan, tidaklah kami sembah berhala ni tidak lain tidak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Untuk dekat diri kepada Allah Ta'ala je. Sebabnya dia salah faham. Dia tak faham konsep. Dia menganggap bila dia buat lagu tu duk ibadat kepada berhala, lebih dekat, lebih molek. Allah Ta'ala suka lah konon-kononnya. Soalannya gitu. Sebab itulah dia sebut mereka ni menganggap molek. Dia duk skor dia buat tu molek. Yusinuna sun'a. Dia ingat kalau dia buat tu bagus. Dia buat tu dekat dengan Allah Ta'ala.
itu anggapan dia. Hakikat sebenarnya dia syirik. Batulah kita pun lah ni nak hati-hati jugalah. Kadang-kadang gapo kita buat ni molek bagi kita. Kita dah anggap molek. Tapi boleh jadi tak betul pun. Allah Ta'ala tak suka. Jadi nak tahu kan Allah Ta'ala suka atau tak suka, nak tengok rujuk firman dia baliklah. Nak rujuk pada Al-Quran dan juga rujuk pada As-Sunnah. Nabi SAW bawa. Hotulah Allah Ta'ala nak. Hotulah Nabi SAW bawa. Nabi tidak reka langsung pun. Nabi bawa tu memang Allah Ta'ala nak lagu tu. Jadi kita nak sembah, nak puja, nak ibadat, nak apa-apa kepada Allah Ta'ala, mesti mengikut seperti mana Nabi ajar. Sebab Nabi bawa tu. Dan jangan ikut skor, jangan ikut sangka kita. Rasa molek. Takut-takut jadi sebuah orang Quraisy. Orang Quraisy bukan sembah berhala sebab berhala tu buat dia, berhala tu Tuhan pun ada untuk mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala juga bagi dia. Jadi tak mustahil gapo-gapo kadang-kadang kita buat ni untuk dekatkan dia kepada Allah Ta'ala, tapi sebenarnya salah cara dia. Seperti mana orang Quraisy pun gitu juga, orang Arab ni musyrikin salah cara dia. Dan akhir sekali dia cerita berkenaan dengan berhala-berhala hak suhu masa itulah. Lata, Uzza, Manat. Selain daripada Hubal. Hubal pun antara hak suhu jugalah. Ada orang kata Amru tu asalnya letak Hubal di Kaabah. Sebelum jadi korbannya tu, hak mula-mula dia letak ni Hubal. Ada kata hak lain. Tak apa tu khilaf lah, cerita ni memang kita nak cek betul kodok pun payah juga. Sebab jauh dah, cerita lama dah. Jadi tu, selain daripada tu banyak lagi hak lain. Cuma bukan kerjaan kita lah. Kerjaan kita nak tahu detail kat apa. Tak betul belaka. Dari segi sirah yalah nak tahu. Sirah hak berlakunya dulu gini. Detail tu tak lah. Tak tahulah 360 tu nama gapo sosok tu tak tahu. Kemudian Nabi peracur semua berhala tu. Tu hak dia sebut ini. Nabi SAW peracur semua berhala, termasuklah hak dia jauh daripada Mekah ni nyata utusan. Dan akhir sekali disebut tidak akan disembah dah lepas pada ni. Berhala-berhala ni, Uzza apa ni tidak akan disembah. Cuma dalam hadis tadi lah disebut akan juga disembah balik bila manusia sesat semula akhir zaman. Jadi tu jadi akhir zaman lah hak Nabi cerita ni lepas pada ni. Lepas pada zaman ni orang tak akan sembah dah. Dan terbukti tak ada orang sembah. Dan akhir zaman tu hak disebut ni tidak mustahil. Boleh jadi zaman hak orang Islam tak ada dah. Akhir zaman ni orang Islam semua diakak dah. Tinggal hak sesat dah. Ataupun tinggal hak tak ada agama lah, tak ada iman. Bila tak ada iman ni, dia akan cari-cari agama lah masa tu. Situlah jadi yang mari semula lah duk sembah berhala, sembah macam-macam lah. Syaitan akan mari orang dia atau kena ni tak ada agama ni, kita kena ada panduan hidup, kena ada agama. Jadi orang pemula mencari agama, agama dia nya hak sesat tu lah. Jadi boleh jadi hak disebut sembah berhala ni masa tu. Bila orang Islam tak ada belaka, tinggal orang sesat ada belaka, tinggal orang tidak ada pedoman, masa itulah mereka pun kembali sembah balik berhala-berhala dulu. Boleh jadi, tak mustahil. Jadi merujuk pada zaman itu. Itulah cukup pada hari ini tajuk berkenaan dengan pemusnahan berhala-berhala selepas daripada pembukaan kota Mekah. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.